Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada semua. Semoga anda berada dalam keadaan yang sihat, walafiat, okey, bersemangat, okey, untuk menunggu kita nak belajar ni, okey, berbincang tentang program Surga Bayu. Okey, kita masuk kelas ulang kaji topik tingkatan 4. Kita dah masuk minggu yang ketujuh. Okey, set A bilangan 4. Okey, kita terus ke soalan nombor 1. Okey, soalan nombor 1. Okey, yang penting kamu kena baca dengan berhati-hati. Okey. Okey, diberi indeks harga pemberat bagi 4 bahan untuk membuat jenis kasut. Okey. Okey, jadi dah bagilah ni. Okey, dia dah bagi 2 kolom. Okey, selalunya kalau kamu tak pernah jumpa yang di sini 2017 sama dengan 100, 2017 sama 100 ni, itu bererti 100 tu adalah base, okay? Base year ataupun tahun asas. Kadang-kadang dia tak cakap siapa tahun asas, tapi dia wakilkan dalam bentuk 100. Kesimpulannya di sini cikgu bolehlah tulis 18 asas 17 kat sini, 19 asas 17 dekat situ. Okey, jadi seterusnya apa lagi maklumat yang diberi? Okey, diberi bahawa indeks gubahan bagi harga item-item tersebut pada tahun 2018 dan 2019 berasaskan 17. Hati-hati ya, dia bagi indeks gubahan ataupun composite index 2018 dan 19. Okey, berasaskan 2017. Okey, masing-masing 128.95, 145.7. Dekat sini murid-murid, kamu kena tahu bagaimana untuk mengeluarkan, okey, dalam ayat matematik kepada bentuk simbol. Okey, daripada ayat kepada simbol matematik. Okey, contoh cikgu keluarkan di sini di mana dia sebut 18 18 ni punya, 19 ni punya, tapi ingat ini asas. Okey, bererti indeks komposit, okey, 18 asas 17 sama dengan 128.95. Okey, pastikan ada pada kamu punya kertas. Okey, conteng saja. Dan indeks komposit tahun 19 asas 17 sama dengan 145.7. Kita keluarkan dahulu. Okey, walaupun dia tak minta. Okey, biasakan keluarkan dahulu. Okey, seterusnya sayang. Okey, kita pergi tengok soalan A1. Okey, A1. Cari nilai P. Okey, kedudukan P di mana? Kedudukan P adalah di bahagian weightage. Okey, murid-murid, saja nak tanya kamu ni. Jumlah semua weightage ni berapa ya? Jumlah 100. Wow, bagus. Bangganya saya. Daripada mana kita tahu 100? 100 tu dia kata. Peratus. Okey, pandai. Peratus. Jadi kita kena fokus tau. Kalau dia sebut peratus ke, kalau dia kata pie chart ke, kalau pie chart 360, kita kena fokus di situ. Okey, murid-murid, jadi okey, kita nak cari nilai P. Jadi 2P tambah 30 tambah P tambah 28 tambah 24, dekat sini kita akan dapat 100. Jadi kamu ringkaskan, kita dapat 3P sama dengan 18, bermaksud P sama dengan 6. Yes, okey, berjaya. Okey, siapa yang betul, tandakan betul. Siapa yang tak betul, lengkapkan cepat. Nanti kamu senang nak hantar kamu punya dekat cikgu kamu. Saya pun tak check lagi ni, nanti saya nak check balik siapa yang tak hantar program nombor berapa, nanti saya akan updatekan. Okey, murid-murid, kita dah berjaya dapat A1. Okey, kita terus tengok A2. A2, fokus. Dia cerita tentang J. Okey, kalau dia cerita tentang J, kita fokus kepada J. Tengok cikgu highlight dengan J saja, J. Okey, kalau cerita pasal J, kita fokus kepada J. Okey. Okey, dia bagi pada tahun 2018 harganya RM5. Okey, jadi kita nak cari harga 2017. Okey. Jadi di situ kita boleh tengok, okey, ada 2 tahun yang terlibat. Okey, 2 tahun yang terlibat, cikgu buat kolom. Oh, tahun 2018 dan tahun 2017. Okey, 18 dan 17. Okey, jadi cikgu masukkan dulu maklumat. Okey, pada tahun 2018 RM5. Okey, pada tahun 2017 dia suruh cari. Jadi cikgu letak X.
Macam tu. Jadi lagi satu maklumat, kita tengok yang kita highlightkan warna biru tu tadi. Okey, 18 dengan 17 berada di sini. 18 17 berarti 110. Okey, 110 kepunyaan 18. 110 kepunyaan 18. Asas 2017, asas ialah 100. Okey, jadi jangan lupa, jangan biarkan jawapan kamu dalam kotak. Kena keluarkan dalam bentuk pecahan, baru kita boleh dapat markah untuk working step. Okey, jadi 8 per 100, 5 per 110 sama dengan X per 100. Dekat sini kita akan darab lah, sama ada kamu nak darab silang ataupun 100 sahaja bawa ke kiri. Jadi di sini kita akan dapat nilai X RM4.55. Okey, selesai. Okey, siapa yang tak sempat, okey, boleh print screen. Okey. Okey, seterusnya kita berjaya buat soalan 1A. Jom kita tengok soalan 1B. Okey, soalan 1B. Saya nak highlight. Okey. Dia dah cakap dekat sini, harga setiap item telah meningkat 45%, okey, dari tahun 2017 ke 2020. Okey, meningkat 45%, 45%. Ingat, kalau meningkat bermaksud 100 tambah 45. Jadi kita dapat 145. Okey. Kalau lah dia kata daripada 2017 ke tahun 2020, jadi di sini kita boleh keluarkan maklumat di mana indeks 2020 berasaskan 17 adalah 145. Itu cara kita nak keluarkan salah satu maklumat yang ini yang saya gariskan ini. Okey, selepas itu soalan yang seterusnya, sekejap saya nak highlight. Okey, hitungkan indeks gubahan bagi tahun 2020 berasaskan 2018. 2020 berasaskan 2018. Jadi macam mana ni? Okey, macam mana pula ni? Okey, jadi sekarang saya keluarkan dulu dalam bentuk maklumat ya. Sekarang kita nak cari indeks komposit 2020 berasaskan 18. Okey, jadi kita tak tahu, cikgu letak tak tahu lagi lah. Cikgu tak tahu. Jadi kat sini ada berapa tahun yang terlibat? Oh, kalau dekat sini kalau cikgu tengok, okey, cuba kamu tengok dua maklumat yang cikgu keluarkan tu, ada berapa tahun yang terlibat? 3 tahun. 3 tahun, bagus, terima kasih. Ada tahun 2020, tahun 17, tahun 18. Okey, jadi kat sini cikgu letaklah dulu yang kita nak cari itu, cikgu labelkan dengan M dulu. Okey, so sekarang kita nak cari M. Okey, kita nak cari M, jadi jadi kita buat jadual. Disebabkan ada 3 tahun, cikgu buat 3 kolom. Okey, ada 17, ada 18, ada 20. Okey, jadi cikgu masukkan dulu maklumat. Okey, 145, 20 punya. 145, 20 punya asasnya 17. Asas adalah 100. Okey, biarkan. Okey, untuk M pula, M 20 punya. Tetapi asasnya 18, maksudnya 100. Jadi sekarang kita nak cari pasangan supaya kita boleh menghasilkan dua pasangan pecahan dekat sini. Jadi kita nak cari apakah di sini. Okey, yang ini adalah kalau kamu perasan adalah indeks 2018 asas 17. Jadi mana kita nak cari 18 asas 17? Kita tengok dulu maklumat yang kita keluarkan tadi. Ini 18 asas 17. 128.95. Okey, kita pergi balik ke sana. Jadi cikgu masukkan maklumat ni. Okey, 128 perpuluhan berapa tadi? 95. 95. Jadi kita berjaya mewujudkan dua pasangan pecahan. Jangan lupa kita keluarkan 128.95 bahagi 100 sama dengan 145 M. Okey, kita boleh darab silang. 14500. Jadi sini ada M. Jadi kita dapatlah M kita, okey, adalah 112.45. Siapa dapat jawapan macam ni? Siapa dapat? Saya.
Okey, bagus. Alhamdulillah sebab ada wakil yang dapat. Okey, good. Okey. Okey, murid-murid, kita sudah berjaya dapat B1. Okey, B1 di sini, ini adalah B1. Kita terus pergi ke B2. Okey, B2 ni nak apa pula ni? Okey, B2. Okey, saya highlight dulu. Okey, B2, jumlah harga semua item tersebut pada tahun 2017 adalah RM270. Okey. Apa lagi ni? Jika harga sepadan, okey, hitung harga sepadan pada tahun 20. Jadi ada dua je tahun yang terlibat. Jadi kalau 2 tahun terlibat, jadi cikgu buat 2 sahajalah kolom. Satu 2017, satu 2020. Okey, cikgu masukkan dulu maklumat. Okey, 17 adalah 270. Okey, 20 kita nak cari, kita tak tahu, cikgu letak N lah pula, kita tak tahu. Okey, sekarang kita cari. Okey, kita cari di sini. Sekarang ni kalau indeks number ni dia main dengan nombor je tau. Okey, mana satu 20 dengan 17. Mana satu 20 dengan 17 kita nak cari. Okey, siapa ada cadangan mana nak cari 20, 17? Okey, siapa nak cari? Boleh tak? Ada cadangan lain tak? Kalau kamu tak ada idea, kita boleh tambah lagi. Kalau Kita boleh- ambil daripada 2018 cikgu. Okey. Okey, 2018. Okey, maksudnya cikgu tambah lagi 1 tahun, betul? Ya ke macam tu? Ha. Okey, 2018. Okey, 2018 adalah kita dapat di sini tadi. Okey, 2018. Okey, tahun 2018 kejap asas 18. Nah, ini tahun. Cikgu nak masuk kat sini. Okey, 2018 kalau kamu masukkan cikgu dapat kita cari tahun 20 and 270, 218 kejap. Kamu guna 112.45 ke? Ha. Okey, boleh. Itu salah satu cara. Tapi cikgu pun boleh guna 2017. 2017 yang kita dapat dekat sini tadi. Kita nampak kat sini 2017. Yang kita dapat starting di sini tadi. Okey, di mana? Okey, 27 kamu dapat 18 pun boleh. Dia ada banyak cara. Okey, tapi cikgu guna 2017 di mana 20 kita adalah 145. Okey, asas kita 17 100. Ini pun boleh. Okey, nanti kita tengok tadi Atilah ke cakap tadi? Atilah ke Afifah? Afifah cikgu. Okey, Afifah. Nanti kita tengok jawapan Afifah sama tak dengan saya. Okey, lepas itu cikgu berjaya keluarkan pecahan 270 per 100 sama dengan N per 145. Jadi di sini cikgu cari 270 per 100 darab 145, cikgu akan dapat N 391.5. Okey, sama tak Afifah? Sama tak jawapan kita kalau Afifah guna 2018 tu? Sama? Okey, bagus. Terima kasih. Jadi ada banyak cara asalkan kamu pandai menggunakan tahun. Okey, seterusnya, okey, kita dah berjaya dapat A, kita dah berjaya dapat B. Tengok soalan kat sini ada C. Okey, soalan C ni dia agak panjang sikit, tapi yang penting kamu kena tahu konsep. Okey, kita tengok soalan C. Okey, soalan C. Okey, soalan C berbunyi, soalan C di sini berbunyi cari nilai X dan Y. Okey, cari nilai X dan Y, tetapi kat sini cikgu nak lengkapkan dulu kita punya weightage. Weightage kita dah tahu P tadi 6, maksudnya sini 12, sini 36, 28, 24. Okey, dekat sini cikgu nak masukkan balik. Okey. Tadi cikgu ada tulis dekat sini indeks komposit 18 asas 17 tadi adalah 128.95. Yang ini pula indeks komposit 19 asas 17 tadi adalah 145.7. Okey, biar dulu. Okey, sekarang kita nak cari satu persatu. Okey, cikgu nak cari X dahulu. Okey, cikgu nak cari X dahulu menggunakan indeks komposit 18 asas 17. Jadi cikgu fokus pada ni, kolom ni dulu. Okey, kolom yang cikgu hijaukan. Okey. Okey, so di sini
Hati-hati, cikgu buat working step. Sekejap ya. Kita buat working step index composite di mana indeks composite 18 asas 17 sama dengan 128.95. Jadi masukkan dalam kalkulator, masukkan dalam working step yang panjang ataupun jadual. Jadi kamu boleh pilih yang mana. Saya pilih yang ini ya. 110 darab 12. Kita tambahkan dengan 130 darab 36. Tambahkan dengan 625 per X. Sekejap, cikgu buka balik. 125 darab 28 dan tambahkan dengan 105 darab 24. Tutup balik. Per dengan, jumlah, kita dah tahu jumlah peratus tadi adalah 100, terus letak 100. Ataupun kamu nak letak 12 tambah 36 tambah 28 tambah 24 pun boleh. Jadi sama dengan 128.95. Dekat sini tolong kira dengan berhati-hati supaya tidak tersilap darab Nak ikutkan, kalau kamu darab di sini kita akan dapat 8520 tambah 17500 per X tambah dengan per 100 sama dengan 128.95. Kira berhati-hati, 8520 tambah 17500 per X, 100 darab ke kanan kita akan dapat 12895. Macam mana nak hilangkan X? Darab semua dengan X, kita akan dapat 8520X tambah 17500 sama dengan 12895. Jadi siapa yang tak nampak tu nanti saya buat macam ni. Kita darabkan dengan X untuk menghilangkan pecahan. Daripada sini kita berjaya selesaikan, kita akan dapat 8520. Kalau saya ada tersilap kira, kamu boleh tegur ya, ada silap kira ke kat sini? Tersilap tulis kot. Berjaya jumpa X kan? Tengok, kalau kamu tersilap tulislah langsung lain nilai X kamu. Terima kasih tu. Kita akan dapat di sini negatif 4375. Dah nak betulkan, nanti kamu ingat nombor lain pula. Kita akan dapat negatif 4375X sama dengan negatif 17500. Jadi bila kita bahagikan, kita dapat X sama dengan 4. Siapa dapat 4 angkat tangan? Tak angkat tangan, tak nampak kan? Siapa dapat 4? Tolong tandakan dengan bangganya. Good. Jadi kita berjaya. Masalahnya soalannya 3 markah je. Kan? So seterusnya murid-murid, kita dah dapat nilai X. Jadi cikgu nak gantikan nilai X di sini. Pre-screen cikgu nak padam. Cikgu nak padam ni. Jadi seterusnya, cikgu isi balik lah tadi. 12. Jadi di sini kita dapat nilai X tadi kan, 750 per X. Jadi macam biasa, tolong cari, kita nak cari Y pula. Macam mana nak cari Y? Jadi di sini tadi dia punya indeks composite 19 asas 17 sama dengan berapa tadi ni? 145.7. Jadi kita ulang cara yang sama menggunakan composite index. Menggunakan composite index. Cikgu pun buatlah. Kita buatlah macam mana caranya tadi. Maksudnya 125 darab 12, terpaksa ulang balik cara yang sama. 750 ni X tadi kita dapat 4. Cikgu letak je 4. Darab dengan 36. Tambah dengan 140 darab 28. Tambah dengan 20Y darab 24. Begitu. Kita tahu sum of weightage is 100. Jadi equal 145.7. Dekat sinilah kamu kena kira berhati-hati semula. Nak ikutkan di sini kamu akan dapat
1270 tambah 480Y per 100 sama dengan 145,7. Jadi 100 ke kanan kita darab 12170 tambah 480Y, kita akan dapat 14570. Jadi 480Y sama dengan 2400 dan terakhir sekali Y kita akan dapat 5. Okey, siapa di sini dapat nilai X dan Y dia betul? Okey, tolong feedback. Ada tak yang betul? Ada, dapat. Okey, bagus. Tahniah. Siapa yang dapat? Okey, sebelum kita bergerak ke soalan nombor 2, okey, ada tak sebarang pertanyaan untuk index number? Okey, tak ada. Kalau tak ada, kita terus bergerak ke... Okey, bagus. Tahniah. Okey, jadi kita terus ke soalan nombor 2. Macam ni pula rupanya. Okey, soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 2. Okey, rajah berikut menunjukkan sisi 4 ataupun cyclic quadrilateral. Okey, sisi 4 kitaran di mana ada sisi 4 di dalam bulatan. Okey, kamu kena ingat konsep yang kamu pernah belajar. Apabila satu sisi 4 berada dalam circle dan setiap bucunya menyentuh circle ni. Alamak, kejap terpicit pula. Okey, setiap bucu dia menyentuh circumference. Okey. Apa hukum dia ni? Okey, siapa nak tolong bagi tahu saya? Okey, kalau dekat sini 70, berapa yang bertentangan dengan dia ni? Siapa nak tolong? 70 juga. 70 juga? 70. 70. Okey, ada lagi tak 70? Okey, selain 70 ada ke? Tak apa, salah tak apa, yang penting kamu berani. Okey. 110. 110. Okey, jadi kamu jangan lupa kalaulah jumpa cyclic quadrilateral, apa yang berlaku? Okey, A dengan C bertentangan, yang penting semua sentuh circumference Kalau sebenarnya hasil tambah sudut A dengan sudut C adalah 180. Jadi kalau sini 70, automatik dekat sini adalah 110. Jangan lupa Contoh kalau dekat sini adalah 60. Tolong bagi tahu saya berapa dekat D contoh. 120. Yeay, okey bagus. Okey bagus, tahniah. Jadi kamu kena ingat jangan lupa, takut keluar macam ni. Kalau kamu dah lupa habis salah. Okey. Jadi bertentangan, hasil tambah 180. Okey, seterusnya kita nak cari length of BD. Okey, length of BD yang cikgu garis di sini. Okey, nak guna rumus apa ya length BD? Teorem Pythagoras. Teorem Pythagoras. Okey, selain daripada teorem Pythagoras, Petua kos. Sudut kandung. okey, petua kos sebab sudut kandung. Okey, teorem Pythagoras kita gunakan apabila ada segitiga 90 darjah. Jadi di sini C kita 110, jadi kita tak boleh guna teorem. Okey? Okey, sayang. Okey, jom kita nak cari. Okey, siapa yang berhadapan dengan sudut kandung ataupun included angle, okey, dia akan berada di sini. Di mana cikgu buat yang pertama, di mana okey BD square sama dengan siapa yang berada kiri dan kanan dia tu, okey 8 kuasa 2 tambah 15 kuasa 2 tolak 2, 8 15 cos 110. Tulis dia macam ni, kamu dah dapat 1 markah. Okey. Jadi kalaulah kamu nak cari hasil dia dulu, pastikan kamu letak dalam 4 tempat perpuluhan. Seperti yang cikgu tunjuk ni, mesti letak 4 tempat perpuluhan. Jangan round off terlalu cepat. Okey, jawapan akhir baru kita round off. Okey, murid-murid, bila dah dapat BD square, kita nak BD. Okey, jadi teruslah cikgu letak BD, square rootkan dia. Okey, 1. Okey, kita akan dapat di sini 19.26. Okey, siapa betul? Silakan tanda. Okey, lepas cikgu dapat 19.26, apa yang perlu cikgu buat? Tulis kat situ dalam Tulis.
Yes, bagus sayang. Tahniah. Tulis pada gambar rajah kita. Jadi dekat sini adalah 19.26. Okey. Jadi jom kita tengok soalan A2. Okey, A2. Okey, nak cari angle ABD. Okey, angle ABD di sini. Mari sini cikgu highlight dulu. Angle ABD. Dekat sini. Okey, dekat sini. Okay, kita nak cari yang di sini yang cikgu merahkan. Okey. Kalau nak guna cos, okay, ABD bukan included angle. Bukannya sudut kandung sebab sudut kandung boleh tetapi AD tak ada nilai. Okay. So petua cos tak boleh guna sebab petua cos mesti ada satu angle 3 length. Jadi 1, 2 sini tak ada length. Jadi tak boleh. Okey, jadi boleh tak bagi tahu saya nak buat macam mana? Kalau nak kata sin depan BD, depan angle B tu, okey, depan angle dia yang ini, saya tunjuk ni. Tak ada length. Habis kita nak buat apa? Tolonglah saya dah pening dah ni. Nak buat apa ni? Nak cari apa? Siapa boleh tolong? Siapa boleh tolong saya? Cepat. Nak cari apa? Siapa nak tolong? Itu teorem Pythagoras. Teorem Pythagoras tapi kita tak ada segitiga 90 darjah. Macam mana ni? Betul kalau kita guna sudut kandung tapi unknown ke AD. Kalau unknown kan AD, kita lagi susah nak dapat sebab dekat sudut pun unknown, kita tak tahu, dekat AD pun unknown. Jadi kita tak tahu, tak boleh. Unknown kena satu je. Cepat. Nak lagi. Lagi. Siapa lagi dapat? Ya. Kalau cari dekat D dulu. Yes, pandai. Okey, bagus. Tahniah. Okey, kita cari kat D dulu. Kadang-kadang kalau kita nak cari jawapan, soalan tu kadang-kadang dia bukan direct tau. Dia mesti pergi patah ke tempat lain dulu and then barulah last kali kita boleh cari jawapan. Okey, terima kasih kepada siapa yang cakap cari dekat D dulu. Okey, jadi kita cari D dulu kat sini D. Okey, kalau D, okey, cikgu keluarkan maklumat. Okey, kita nak cari angle sin ADB. Okey, couple-nya kita tahu 12. Okey, seterusnya apa lagi couple dia? Okey, sin 70 darjah. Couple-nya yang kita dapat tadi 19.26. Okey, jadi di situ kita dapatlah angle sin ADB. Kita darabkan tadi kita akan dapat 0.5855. Tengok cikgu pilih pun 4 tempat perpuluhan. Lepas tu shift sin kita dapatlah angle ADB. Alamak, kejap. Okey. Cikgu padam. Okey, kita dapatlah angle ADB bila shift sin cikgu dapat 35.84 darjah. Jadi di sini barulah kita boleh cari angle ABD di mana 180 darjah tolak 70 darjah tolak 35.84. Jadi kita akan dapat di sini adalah 74.16. Okey, berjaya. Okey, terima kasih kepada semua yang bagi feedback. Tak kisah betul atau salah, yang penting kamu berani mencuba. Okey? Okey, jadi ya sayang. Kenapa saya dapat sudut ADB tu kan? Dapat 49.52. 49.52. Sekejap, saya cuba tengok. 53. Kejap Saya tekan sin 70. Okey, kita bahagi dengan 19.26. Darab dengan 12. Lepas tu shift sin. Saya dapat 35.84. Macam mana kamu kira? Takut kamu tersilap masuk kalkulet? Cuba, siapa tadi Narafikah ke? Afifah. Afifah. Cuba Afifah letak sin 70 sama dengan, lepas tu bahagi 19.26 sama dengan, darab 12 sama dengan, okey kita buat satu-satu. Lepas tu shift sin. Okey, boleh tak Afifah? Oh, dapat. Okey, jadi Afifah tu. Afifah tadi tekan pecahan ke tekan bahagi? Pecahan. Okey, murid-murid sayang.
Okey, lepas ini kalau kamu dapat soalan yang sin, tidak digalakkan kamu letak pecahan. Contohnya sin 70 tu kamu letak sin 70 per 19.626. Kamu kena letak tanda bahagi. Okey? Okey, ada lagi tak sebelum kita bergerak ke soalan B? Okey, tak ada. Okey, seterusnya kita pergi ke soalan B. Okey, kita masih di sini gambar rajah yang sama tapi cikgu masukkan dulu maklumat yang tadi 110. Sini tadi kita dapat 74.16. Okey, dekat sini tadi 19.26. Okey, jom kita baca soalan B1. Okey, cari luas bagi sisi 4. Okey. Macam mana nak cari luas sisi 4? Tolong bagi tahu saya macam mana ya? Bagi tahu saya macam mana nak cari sisi 4 ni? Sebab kita tak tahu pun rumus sisi 4. Okey. Boleh tolong bagi tahu tak macam mana nak cari luas sisi 4? Tambah. Cari luas segitiga. Cari luas segitiga Tambah ABD. Okey, bagus. Maksudnya luas sisi 4. Okey, luas sisi 4 ABCD adalah sama dengan kita cari luas ABD, kita tambahkan dengan luas luas BCD. Okey, BCD. Okey, rumus luas adalah 1/2 AB sin C. Sama juga sini. 1/2 AB sin C. Di mana sin C adalah included angle. Included angle ataupun sudut kandung. Okey? Okey, murid-murid, untuk ABD, siapakah sudut kandung anda? Untuk luas ABD. Boleh bagi tahu saya siapakah sudut kandung? 74.16. Yes, bagus. Terima kasih Tahniah. Jadi terus kita buat 12, 19.26 kita darabkan dengan sin 74.16. Okey, tolong bagi tahu saya apakah sudut kandung untuk BCD? 110. Yes. Okey, sebab dah ada jawapan. Bagus Tahniah. Okey, bagus. Okey, jadi 1/2 darab 15 darab 8 darab sin apa tadi? 110. Okey, jadi kira dengan berhati-hati. Jadi kat sini cikgu kira lah. Cikgu dapat 1719. Dah tengok cikgu buat, cikgu letak 4 tempat perpuluhan tau. Banyak kali ni cikgu cakap 4 tempat perpuluhan sebab kita masih dalam working step. Okey, seterusnya di sini 56.3816 dan akhir sekali baru kita buat 2 tempat perpuluhan ataupun 4 significant figure. Okey, 4 angka bererti. Jadi kalau sini 167.55 pun boleh atau 167.6 pun boleh. Jadi dua-dua boleh. Jadi ikut mana yang kamu nak. Okey? Okey, seterusnya. Okey, kita tengok pula soalan yang seterusnya ataupun soalan yang terakhir. Cikgu buat divider sikit. Zaz. Okey. Jadi di sini adalah 1, sekarang kita buat 2. Okey, shortest distance from point C to BD. Okey, shortest distance. Ingat, dapat je soalan shortest distance, mesti kita kena buat garis lurus yang macam ni. Cikgu ambil warna biru ni. Okey, daripada C to BD buat je garis lurus tetapi mesti secara 90 darjah. Macam tu. Jadi dia mesti berkaitan dengan area. Sebab shortest distance adalah height ataupun ketinggian untuk segitiga tu. Cikgu letak T. Nak cari T. Okey. Jadi base kita, kita punya base untuk segitiga. Okey, siapa nak bagi tahu saya base untuk segitiga BCD? Mana satu base dia? BCD. Tapak dia. 15 ke 8 ke 19.26. Okey, mana tapak segitiga kita? 1/2 darab tinggi darab 26.
Okey, bagus, pandai, 19.26. Okey, sekarang kita ni nak cari T Nak cari T, jadi kita gunakan rumus luas. Okey, rumus luas di mana luas untuk triangle BCD kita dah dapat tadi. Cikgu letaklah 56.3816. Luas adalah 1/2 darab tapak darab tinggi. Darab tinggi. Macam tu. Tinggi itu adalah shortest distance kita tadi. Jadi kat sini 9.63 T sama dengan 56.3816 dan akhir sekali kita akan dapat T 5.855. Selesai. Okey. Good. Ni pun selesai tadi. Okey. Okey, murid-murid. Ada sebarang soalan sebelum kita beralih ke soalan yang terakhir? Okey, kalau tak ada kita gerak sekarang. Okey. Okey, jadi untuk soalan 3 ni, sebelum ni kita buat set yang ketiga, kita buat antara persamaan linear dengan persamaan bukan linear. Okey, tapi di sini adalah sistem persamaan yang tiga pemboleh ubah. Okey, dekat sini tolong baca dengan berhati-hati soalan kita. Okey, saya anggap kamu dah baca soalan. Okey, sebuah bakery membuat 3 jenis roti dengan kos pembuatan setiap bulan. Okey, kos pembuatan setiap bulan adalah 6850 untuk membuat 2150 roti. Okey, kos untuk membuat sebuah roti mentega. Okey, kita ada mentega RM2, roti coklat RM3 dan roti kelapa RM4. Laparlah pula rasanya hujan-hujan ni sebut pasal roti. Okey, seterusnya harga jualan bagi sebuah roti mentega, coklat dan roti kelapa adalah RM3, RM4.5, RM5.50. Jika keuntungan yang diperolehi setiap bulan ialah ini untung 2975, berapakah bilangan setiap jenis roti yang dibuat? Begitu. Jadi kita kena keluarkan maklumat satu persatu. Okey, kita keluarkanlah maklumat satu persatu. Kita tengok cara kamu keluarkan macam mana. Kalau cikgu buat macam ni dulu. Cikgu suka buat jadual dulu. Okey. Di mana kita ada mentega. Lepas tu kita ada coklat. Cikgu ada kelapa. Okey, lepas tu dia cerita tentang kos. Okey, kos tadi untuk mentega RM2, coklat RM3, kelapa RM4. Lepas tu dia cerita tentang jualan. Okey. Betul coklat. Okey, harga jualan sini. Okey, jualan. Jadi cikgu buat jual RM3, RM4.50 dan RM5.50. Dekat sini kita dapat keluarkan dalam bentuk jadual. Lebih tersusun dan lebih kita nampak. Okey, murid-murid, dekat sini jangan lupa kamu kena nyatakan unknown yang kamu nak gunakan. Contohnya kamu nak guna X tu mentega, kena tulis X adalah mentega. Okey, siapa yang tak buat sekarang kena buat sekarang. Kena nyatakan Y tu apa? Y coklat. Okey, dan cikgu buat Z sama dengan kelapa. Okey, jadi di sini kita tahulah sini X, sini Y, sini Z. Okey, murid-murid. Jadi, jom kita tengok apakah persamaan yang berjaya kita buat. Okey, persamaan yang pertama, cikgu keluarkan 6850. 6850 adalah kos buatan. Okey, kos buatan adalah 6850. Okey, kos buatan. Tolong bagi tahu saya, kos buatan, apakah dia punya persamaan? Apa tambah apa tambah apa? Siapa nak tolong? Okey, kos buatan. Siapa nak tolong? Siapa yang berada di situ? Siapa nak tolong saya, cikgu? Kos buatan. Apa sayang? Tak dengar? Tambah 3Y tambah 4Z. Okey, bagus. Terima kasih. Betul. Jadi, kalau cerita tentang kos buatan, okey murid-murid, kita fokus kepada kos lah. Kita fokus kepada kos, okey, seperti yang kawan kamu cakap tadi, di mana 2X tambah 3Y tambah 4Z. Jadi 6850. Yes, kita berjaya mendapat persamaan yang pertama.
Okey, okey kita tengok persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua adalah dia dah bagi bilangan roti. Okey, bilangan roti. Okey, jadi cikgu tulis pula bilangan roti sama dengan 2150. Tolong bagi tahu cikgu, apakah bilangan roti? Apa tambah apa tambah apa? Siapa nak tolong? Cikgu, saya Ya sayang. Asfar. X tambah Y tambah Z. Okey, bagus. Terima kasih Asfar. X tambah Y tambah Z. Yes, kita dapat 2150. Yes, persamaan yang kedua. Okey, jadi sekarang persamaan yang ketiga. Ini macam complicated sikit ya. Okey, persamaan yang ketiga, maklumat yang kita tak keluarkan lagi, 2975. 2975 adalah keuntungan. Okey, boleh tak cerita kat saya macam mana kita nak tahu keuntungan kalau kita nak berniaga? Kita dah ada jual, kita dah ada kos jualan, kita dah dapat jualan, kita dah ada kos. Macam mana kita nak dapat keuntungan? Jualan tolak kos. Jualan tolak kos. Ya Allah, korang ni apa pandai sangat hujan-hujan ni. Baguslah korang. Jualan tolak kos. Okey, bagus. Jualan tolak kos. Jadi saya tulis ni jual tolak dengan kos, kita akan dapat 2975. Okey, jual. Jual tadi, kita tengok kat sini jual. Cikgu highlight kat sini jual kita yang warna oranye ni, jual. Jadi kita fokus kepada jual lah. Okey. Jual tu cikgu buat di sini di mana 3x tambah 4.5y tambah 5.5z. Okey, tolak kos. Okey, kos kita berapa? Kos. Jadi kat sini dia bagi kos lah kan. Cikgu highlight kat sini. Mana kos kita? Sini kos kita. Masukkan kos kita tu. Tolaklah 6850. Sama dengan 2975. Jadi di sini kamu ringkaskan kita akan dapat 3x tambah 4.5y tambah dengan 5.5z. Kita akan dapat di sini berapa ya? Sekejap, saya pun tak kira lagi. 2975 tambah 6850. Okey, kita akan dapat 9825. Okey, sama ada kamu nak ringkaskan ataupun tak ringkaskan, tapi di sini pun dah boleh buat persamaan yang ketiga. Okey, jadi kita dah berjaya mewujudkan persamaan 1, 2 dan 3. Belum jawapan lagi, baru persamaan. Okey, jom kita tengok persamaan. Okey, kat sini saya dah ringkaskan tadi. Ini persamaan 1, ini persamaan 2, ini persamaan 3. Okey, boleh tak cerita kat saya lepas tu nak buat persamaan apa? Saya nak buat teknik penggantian. Saya suka buat penggantian. Nak buat penghapusan pun boleh, tidak ada apa-apa masalah. Okey, jadi cikgu nak buat penggantian, cikgu nak jadikan X sebagai subjek, cikgu ambil dari 2. Okey. Dari persamaan 2, cikgu dapat X sama dengan 2150 tolak Y tolak Z. Sini akan jadi persamaan 3 pula. Jadi persamaan 4. Okey. Okey murid-murid, seterusnya cikgu nak masukkan 4 dalam 1 ataupun gantikan 4 dalam 1. Okey, jadi kita kira dengan berhati-hati. Dekat sini selalunya kebanyakannya sering berlaku kesilapan sebab tersilap darab. Okey, jadi kat sini 2150 tolak Y tolak Z, tutup balik, tambah 3Y tambah 4Z sama dengan 6850. Dekat sini hati-hatilah. Okey, kat sini cikgu akan dapat 4300 tolak 2Y tolak 2Z tambah 3Y tambah 4Z sama dengan 6850. Okey, jadi di sini cikgu ringkaskan dulu. Cikgu akan dapat Y tambah 2Z, okey, sama dengan 2550. Cikgu nak jadikan Y sebagai subjek. 2550 tolak 2Z. Okey, jadi di sini cikgu dapatlah wujudkan persamaan yang kelima. Okey, tadi cikgu dah masukkan dalam 1. Sekarang cikgu ambil 4, okey, gantikan dalam 3 pula. Okey, jadi cikgu masukkan dengan berhati-hati. 3, X kita 2150 tolak Y tolak Z, tutup balik.
tambah 4.5y tambah 5.5z. Okey, tolak 6850 sama dengan 2975. Panjang kan? Okey, lepas tu kita ringkaskan dekat sini. Okey, cikgu akan dapat ni, hati-hati expand 6450 tolak 3y tolak 3z. Okey, tambah 4.5y tambah 5.5z sama dengan, dekat sini cikgu dapat 9825 dan cikgu ringkaskan lagi 1.5 y tambah 2.5z, cikgu akan dapat 3375. Okey, ini cikgu gantikan, cikgu jadikan dia persamaan yang ke-6. Okey, kita semakin hampir. Okey, cikgu buat dulu divider. Okey. Jadi, okey, di sini cikgu gantikanlah. Cikgu gantikan 5, cikgu masukkan dalam 6. Okey, 5 cikgu masukkan dalam 6 di mana cikgu akan dapat beginilah. 1.5 y kita tadi 2550 tolak 2z. Okey, lepas tu tambah 2.5z sama dengan 3375. Okey, dekat sini berhati-hati kita darab 3825. Okey, tolak 3z. Okey, jadi kita akan dapat apa lepas ni? Tambah 2.5z sama dengan 3375. Okey, ringkaskan lagi. Negatif 3z tambah 2.5z. Cikgu akan dapat negatif 0.5z sama dengan negatif 450. Jadi z kita akan dapat 900. Okey, jadi di sini bila z sama dengan 900, cikgu gantikan dalam, cikgu nak cari y, gantikan dalam 5. Jadi cikgu dapatlah y sama dengan 2550 tolak 2z cikgu 900. Jadi kita akan dapat y sebanyak 750. Okey, lepas itu bila cikgu dapat z sama dengan 900, y sama dengan 750, cikgu masukkan dalam 4 pula. 4 pula. Jadi x sama dengan 2150. Okey, tolak y 750 tolak z 900. Jadi cikgu dapat kat sini 500 akhirnya. Okey, berjaya kita dapat z, y dan x. Okey. Jadi ada tak sebarang soalan? Rasanya dah tak ada dah ni. Habis dah. Okey. Jadi pada masa yang sama kita tunggulah Cikgu Dalina memasukkan link kehadiran online kita pada hari ini. Okay, pada masa yang sama siapa nak tanya bolehlah bertanya. Okey. Kalau tiada sebarang pertanyaan, okey, siapa yang dah isi maklumat kehadiran tu bolehlah bersurai. Tapi sebelum tu saya nak mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada siapa yang hadir pada petang ini. Okey, semoga ia dapat membantu anda untuk belajar di rumah. Okey. Okey. Jaga diri, take care. Assalamualaikum. Selamat petang. I love you. Okey. Okey, Cikgu Dalina nak cakap apa ke? Oh, tak ada. Tak ada. Okey. Okey, bolehlah bersurai. Bye-bye. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Thank you, cikgu. Thank you. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih, cikgu. Sama. Terima kasih, cikgu. Sama-sama.